Dia takkan lari, takkan hilang fokus. Dengan tahap sama-sama pakai baju pink, jadi dia susah nak hilang fokus. Kan? Contoh pakai sama, tengok ada yang dia nak sedondon tu biar dia nampak dia satu family. Kan? Contohlah, fokus dengan apa buat. Pastikan kita nak anak-anak kita berjaya. Make sure anak-anak kalau ada kelas tambahan kena pergi. Contoh, maknya pula siapkan sarapan, anak lagi kelas tambahan. Semuanya ada fokus dia. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan, disiplin nak kena jaga dalam rumah tangga. Jalan macam mana? Okey, tunggu sekejap. Ayah parking kereta dulu. Jangan masuk dalam dulu. Tunggu ayah sampai. Ayahnya parking. Sebab keselamatan ni. Masuk kan tiba-tiba sampai masuk dalam. Tengok anak kita pegang-pegang tangan jalan-jalan. Tengok rupanya anak orang lain nak bawa ni. Nak sapu pula kata. Anak aku tadi mana? Contoh. Banyak hari ni. Itu sebab saya nasihatkan. Jangan gemar sangat share keberadaan kita dalam media sosial. Jangan. Kita selalu share, kita tak perasan ada orang dah perhati gerak-geri kita dengan follow media sosial kita. Dia dah tahu kita nak jemput anak kat sekolah. Orang yang tak tanggungjawab ni dah jemput anak kita dulu sebelum kita jemput. Anak kita ni ada orang dah standby dah nak ambil anak kita. Sebab kena hati-hati. Hati-hati. Dan yang kelima, kena ada keberterusan, konsistensi. Maknanya kena ada konsisten. Tak boleh hari ni baik. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Johari Syukri Benjamin, Executive Director, CEO Hektar Asset Management Sdn Bhd. Begitu juga Tuan Muhammad Sahir bin Johari, Acting Center Manager. Seterusnya Ustaz penganjur dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bukan satu perkara yang senang kan, nak ceramah dekat pasar raya ni. Dah banyak kali dah saya dapat, ni paling mencabar ceramah kat pasar raya. Tapi memang sinilah yang paling ramai sekali. Paling ramai. Kan beria dia ambil gambar. Kau turun lah, kau duduk atas buat apa. Keliling ada 20-30 ribu ada ni kan. Saya kira yang lalu lalang semua saya kira kan. Hari ni ialah Alhamdulillah kan, kita ni diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Jangan risau kepada yang bukan Islam boleh dengar ceramah saya. Buat ceramah saya international kan, InsyaAllah boleh masuk kan. Dan bila sebut tentang keselamatan, kesejahteraan, keselamatan ni kita merujuk kepada ketenteraman, keamanan, kurang masalah kan? Bukan dah tak ada masalah, mesti ada masalah. Dan nak pula boleh tajuknya tu keselamatan dan kesejahteraan keluarga. So dalam keluarga mana boleh tak ada masalah kan? Tengok cara duduk dengan ceramah pun tahu ada masalah. Muka macam tak apa nak pandang muka lelaki dia tu, adalah benda tak dapat hari ni tu kan. Contoh-contoh tu kan, kan caranya tu kan, cara mandang, cara melihat kan. Lepas tu ada benda tak puas hati daripada tadi, bunyi-gunding tak apa-apa bahasa untuk ni, aku nak tu dia tak faham ke. Yang lelaki ni asyik nantilah gitu kan. Tu biasa. Sebab kata orang cantik dipandang bulan mengambang seorang dia awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi hari ini tempat nostalgia saya. Mula saya belajar di ITM di London, Alur Gajah, Melaka. Ini antara tempat yang selalu saya datang lah. Ini ke hebat lah kalau dapat pergi MP dia. Habis-habis MP. Sekarang orang tak berani sebut Kota Perlis sebab dah banyak lah pasar raya yang bagus-bagus lagi. Dulu kalau pergi Alur Gajah, dia kata jom lepak dekat Alur, dia kata. Alur. Budak sekarang lepak dekat AG, nyampah aku kan. Sekarang dia Melaka dah berubah banyak berubah. Tetapi saya syukur Mahkota Perit ni masih lagi dipertahankan. Dan tengok ramai orang yang datang. Dan ajaibnya
muka yang sama datang mau kata perit ni. Dia kau tak mau muak datang mau kata perit ni kan, muka yang sama, muka dia lagi, macam tu lah kan. Sebab di sini macam saya buat dengan Cik Jo tadi, saya kata memang dekat sini semua golongan boleh datang. Dan termasuklah Syamsul Debat, saya antara orang yang paling seronok lah dapat datang ke Kota Perit ni, sebab mengimbau kembali zaman ada orang nak jumpa saya dekat sini lah, kita selenga apa pun tak ada nak jumpa. Daripada pukul 1 pukul 5 dia tak datang, aku bodohnya aku datang sini seorang-seorang. Macam tu lah dulu kan. Jadi alhamdulillah, apa pun dalam bab keluarga ni, pembinaan keluarga ni satu perkara yang bukan satu perkara yang mudah. Dia mentadbir keluarga ni macam kita mentadbir syarikat juga sebenarnya. Dia ada macam hal ehwal peribadi nak kena jaga, pengurusan keuangan je nak kena jaga, kebajikan nak kena jaga. Macam tu jugalah dengan keluarga kan? Macam tu juga dengan syarikat, organisasi. Jadi baru-baru ni adalah saya ceramah di Setiawan Perak, cabaran pembinaan rumah tangga masa kini. Cabaran nak bina rumah tangga masa kini kan. So memang ada 3 cabaran utama. Sebelum kahwin lagi dah ada cabaran. Lepas kahwin jangan cakap lah. Lepas kahwin memang ada masalah. Kebanyakan kita yang baru-baru ingat tak, masa mula-mula kahwin, duit nak beli gas pun tak ada. Tiba-tiba masa baru kahwin tu, berapa awak ada? Berapa ada? Combine kan nak beli apa? Kadang macam tu, tiba-tiba orang nak datang rumah, apa benda pun tak tahu, nak bagi hidang makan apa. Itu biasa. Tetapi lama kelamaan benda tu akan jadi sebahagian. Bak kata dalam satu pepatah Jawa tu dia sebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Macam tu lebih kurang punya. Keindahan satu kejayaan tu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya tu. Jadi kita akan cerita nanti dengan anak kita, ayah dengan mak kau dulu bukan senang nak ada rumah macam ni, bukan senang. Macam tu lah, dia akan flashback balik ya. So semua akan melalui kesusahan, kepayahan. Saya tengok ni ada orang-orang lama yang datang kan, tanyalah macam mana susah azab nak membesarkan anak dulu. Hari ni semuanya senang. Hari ni tak pandai masak pun makan sedap. Nampak? Hari ni tak pandai masak tapi makan sedap. Tiba-tiba dia hidang macam dia masak. Macam tu kan. Macam dia masak kan. Semua online je kan. Tiba-tiba dah rambai depan rumah. Diam. Jangan bagi ayah aku dengar. Diam. Dia boleh ambil, dia hidang elok-elok tapi sempat awak masak. Itulah. Dia kan mengaku. Hari ni zaman dah berubah. Cabaran hari ni, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Ni kan, bawa anak-anak ni, tanya, bawa lah. Pergi mana-mana hujung minggu. Saya Syamsul Debat dah banyak kali dah hilang hujung minggu. Itu pun Tuan Jo sibuk nak bawa pergi utara lah, pergi ni. Dengan sekarang pun tak jumpa bini berapa hari kan? Tapi tak apalah, insyaAllah dia ada banyak lagi tempat dia nak bawa saya pergilah. Saya pun cakap dengan isteri saya, sabarlah banyak. Abang ni dalam 3-4 tahun je lagi kot. Lepas tu kalau abang duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah terkata. Anak-anak ni kita bawa kan, tiba-tiba je anak masuk asrama. So anak dah keluar masuk industri. Tiba-tiba dia dah cakap dengan mak dia, yang mak dia rasa muda tu kan, dia rasa mama panggil mama kan, anak panggil mama kan, tak panggil ibu. Ibu nak kahwin ke? Macam baru semalam dia bawa pergi Kota Perit dengan Syamsul Debat ceramah, tiba-tiba dia minta nak kahwin lah. Itulah hari ni, rumah makin besar, orang makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Berapa ramai orang pangkat tinggi bodohnya melantun? Ada kat luar sana lah. Ya, banyak hari ni. Kawan di media sosial ramai betul, teman sejati dah makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar.
Ini adalah fenomena hari ini. So keluarga pun kena terima. Saya ceramah cabaran rumah tangga hari ini. Pertama, cabaran apa? Tak mampu. Lepas kahwin yang cerita, jangan saya kata tadi tak mampu dari segi keuangan, tiba-tiba masalah kena buang kerja, biasa. Kemudian masalah rumah tangga lagi apa? Tak baik dengan ipar, tak baik dengan mak mentua ni sayang menantu yang ni lebih daripada kita terasa macam tu. Itu biasa. Tapi sebelum kahwin lagi rupanya dah ada masalah. Macam mana nak bina kesejahteraan dan juga keselamatan dengan tahap rasa tak tenteram? Ada 3 sebab sebelum pembinaan rumah tangga ada masalah. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Kalau sebut tak mampu je lah. Duit tak ada, tapi nak kahwin tak? Duit tak ada, tapi nak kahwin tak? Tetapi ada keadaan yang mana keluarga tu reda. Tak apalah, dia tak mampu, tak apa. Mungkin dia dah kahwin dengan kau nanti, adalah rezekinya nanti. Bila keluarga reda macam tu dengan doa yang baik, insyaAllah. Tapi ada yang tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Buat pinjaman peribadi. Pinjaman ada interest pula tu. Bukan saya nak cakap ni maknanya kita ni resis, tak ada. Saya nak beritahu, sahabat kita yang bukan Islam pun suka gunakan produk perbankan Islam. Sebab apa dia kata tak ada interest, lebih adil dan tidak menekan kepada customer. Betul sebenarnya. Bayangkan duit interest ni digunakan sebagai asas pembinaan rumah tangga. Tak ke masalah? Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Apa pun tak tahu. Masak tak pandai, apa tak pandai, layan laki tak pandai. Yang lakinya panas baran. Suami yang panas baran, lelaki yang panas baran tak layak kahwin. Nak beritahu, dia kena tahu nak kontrol kemarahan dia, baru dia boleh memimpin keluarga. Tu jangan ingat, ini aku laki lah suka hati aku, pap dia tampar ni, pap dia sepak ni. Apa kau ingat bola bini kau? Dan orang perempuan jangan salah faham. Banyak juga kes kat luar sana, orang perempuan dera suami. Ada. Nampak gagah tu macam acting. Saya tak nak sebut lah. Contoh. Nampak gagah kan. Rupa-rupanya kat rumah kena bully kat isteri. Contoh. Tu sebabnya jangan terkejut lah. Jangan terkejut. Jadi mana kata tak layak. Dan begitu juga ketiga, ikhtilat. Ikhtilat ni makna tak jaga batas perhubungan. Sebelum kahwin lagi tak jaga. Bukan kata yang dah bertunang tu tak jaga. Kadang-kadang sebelum dia kahwin lagi, lelaki ni dengan perempuan lain tak jaga, perempuan dengan lelaki lain pun tak jaga. Contoh. Benda-benda ni lah sebenarnya. Ini bukan cerita dari segi Melayu saja, adat Melayu saja. Sebenarnya yang sahabat-sahabat kita, yang bangsa Cina India pun percaya pada batas perhubungan. Dan akhirnya kita ni menganggap ikatan perkahwinan ni sebagai ikatan yang suci. Dan kalau nak berbahagia dalam hidup ni, pertama, tak ada cara lain. Mesti ada sistem beragama. Tak ada agama yang ajar benda-benda tak baik. Tak ada. Semua ajar benda baik. Semua ajar cara beradab. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Jadi kena jagalah. Kena jaga. Sebab apa? Kena jaga batas-batas perhubungan, jaga dari segi adab, cara komunikasi, cara hormat menghormati. Bukan hanya suami mahu dihormati, isteri juga mahu dihormati. Kemudian barulah kita boleh bentuk. Itu pertama. Kedua, kita kena ingat tidak ada pasangan yang kenal pasangan dia, melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Dah 20 tahun, 30 tahun kahwin, masih dengar lagi dialog, aku tak faham betul dengan jantan ni. Apa dia nak pun tak tahu. Macam-macam binatang masak. Dia nak tu juga. Contoh, ayat tu biasa. Lelaki pun cakap, aku tak faham tu dengan bini aku. Apa lagi tak bagi kat dia? Ada je benda yang tak ada lagi. Pening pada aku. Sebab prosesnya berterusan. Baik lelaki, baik perempuan. Dan yang ketiganya adalah tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Awak tengok isteri si siapa tu punya romantik, peluk suami macam, awak pergilah ke dia. Dah kena marah. Bergaduh. Buat tak?
Sebab kita kena ingat terutamanya orang lelaki. Orang lelaki kena ingat, kita ni dah lah tak ramai. Cuba tengok berapa ramai sangat lelaki berbanding perempuan. Dalam pasar raya ni lelaki tak ramai. Situ tengok kat situ, seorang lelaki 2 perempuan. Tengok seorang, tengok sudut yang perempuan tu, perempuan lari kau ya. Tapi betul, dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk pula dah jadi perempuan, tak pening balik. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan, tak pening balik. Sebab saya kata orang lelaki kena faham, dalam bab rumah tangga memang masing-masing ada hak, tetapi kena ingat satu perkara, orang lelaki macam mana pun kena mengalah dengan orang perempuan. Suka tak suka itulah hakikat. Sebab orang perempuan ni masuk kategori senarai kebengkokan yang ada dalam dunia. Ulama terdahulu sebut lelaki ni ibarat tulang yang lurus, wanita pula ibarat tulang yang bengkok. Macam mana pun lelaki takkan dapat meluruskan kebengkokan wanita itu. Maka lelaki lah yang kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Nampak tu belakang tu brother tu, tengok dia yang dukung anak, tengok bininya tak ada. Tadi nampak tu, bini ni sibuk ni menyedut air tu, nampak tu. Contoh mana tu yang tadi sabar tadi, sabar je, tak apalah, awak minumlah, tak apa. Sebab menyesuaikan kebengkokan. Kalau lelaki cuba luruskan kebengkokan wanita tu, dia akan patah. Jadi orang lelaki kena sabar. Sebab once kita sabar, kita ikut dia, insya-Allah dia akan bersetuju dengan apa yang kita nak akan datang. Mengeleng-eleng pula, itulah dia. Saya tak cakap pun apa, sangka buruk tak habis-habis. Mak tu banyak lagi benda-benda baik dalam dunia ni. Ya, sebab saya kata 4 senarai kebengkokan dalam dunia ni. Pertama yang bengkok apa? Sungai tak ada yang lurus, bengkok. Kedua akar kayu, bengkok. Ketiga perempuan, bengkok. Keempat politik. Tapi tak payah cerita lah politik tu kan, cerita yang 3 tu je. Tapi yang perempuan betul. Tu sebab lelaki kena sabar. Orang perempuan ni marah, mengentak-gentak dia. Cuba tengok isteri Nabi. Bagaimanakah Nabi tanya, sekali pergi rumah isteri-isteri dia, dia kata isteri-isteri tau. Nabi pergi rumah isteri-isteri dia, mesti dia cakap, dah sampai ke giliran Aisyah. Sampai rumah ni dah sampai ke giliran Aisyah. Sampailah Ummu Salamah ni seorang ni, dia cemburu, dia hentaknya pinggan tu pecah. Datang anak dia, kenapa wahai ibuku, kenapa? Masa tu Nabi kita senyum, dia kata, ketahuilah anak anakku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Tenang aja, mbak, relax, ngentak pinggan biasa. Perempuan tak cakap, tarik muka biasa. Kan biasa. Nampak? Jadi orang lelaki relax je. Orang Melaka tak mahu dia macam tu. Kan? Dia hentaknya pinggan kau lain kali, mukanya kontak kau bukan pinggan tu. Wah, macam tu marah. Agaknya macam tu lah kan. Tapi tak, kita kena sabar. Cabaran hidup rumah tangga tentu ada. Tentu ada. Itu sebabnya tiga-tiga ni kena ada. Kita ni nak berjaya dalam kehidupan berkeluarga ni, pertama, proses ni panjang, bukan tiba-tiba. Tiba-tiba je dah bawa anak kan, saya bawa anak. Dulu tak ada, dulu seseorang akan kawan BFF, best friend forever kan. Sekarang dah bawa anak, saya bawa anak, alah handbag. Aduh, kadang suami biasa tu berlaku tadi bawa anak kan, pusing tengok bini dah tak ada. Dekat mak kata perit, lalu laku macam tu. Tengah jalan, mak kau mana? Tak tahu, tadi ada. Anak tu kata, tadi ada. Mak kena culik alien. Bukan. Orang perempuan ni kalau jalan kat pasar raya, dia nampak satu kedai dia suka tu, dia tu belok je. Tak ada warning lah. Kadang-kadang yang sempat cakap, bang, saya mesin sini. Kadang-kadang, tak payahlah, masuk je. Tengok dia macam kena pukau tu. Masuk dalam tu. Yang best yang saya masa berlaku dengan kisah macam tu dengan anak, dengan isteri saya. Lepas tu bila isteri saya sampai kan, anak saya boleh tanya,
Bila sampai? Kata. Anak sambil tanya mak dia macam tu. Bila sampai? Kata kan. Entah mana dia dapat ilmu menyindir ni pun aku tak tahu. Anak ni belajar dengan siapa? Tahu lah. Saya jarang macam tu. Macam tu kan. Macam tu. Tu saya kata, kena biasakan diri. Biasakan diri. Proses panjang, tiba-tiba dah ada anak. Tiba-tiba anak nak kahwin. Tiba-tiba dia ayat yang paling mahal, tiba-tiba paling mahal. Kan, masalah macam tak sedar diri. Tiba-tiba anak dah besar. Lah dah susah, kau bila besar. Sebenarnya itulah prosesnya panjang. Kedua, komitmen. Suami isteri nak selamat sejahtera, kena ada komitmen. Suami mainkan peranan masing-masing, suami pegang anak, isteri pegang cawan. Itu satu komitmen sebenarnya. Kan dia balun kita dah ni, dia kata tak, komitmen lah tu. Dah habis dah habis dah. Licin kau sedut ni, sian suami kau kan. Abang nak rasa ke belum air tu tadi? Dah bagus dia cover juga lagi tu. Nampak? Nampak tak? Komitmen masing-masing, mainkan peranan masing-masing. Nampak? Tengok isteri malam tadi dah tahu dah esok pagi nak keluar berjalan. Isteri dah siapkan dah baju t-shirt sama-sama colour pink. Tengok dengan jantan-jantan mau pakai pink, lantak lah, layan lah nak. Dah bini aku decide ni bajunya, ikut aja. Daripada banyak cerita kan pakai je lah kan. Itu dia pakai cap tu, lepas tu dia peluk sebenarnya nampak sangat. Contoh lah kan. Komitmen, mainkan peranan masing-masing. Isteri masak, suami kejutkan anak. Kadang-kadang suami siapkan anak. Komitmen. Ketiga, fokus dalam keluarga. Jangan mengalihkan pandangan kepada perempuan yang lain. Dia takkan lari, takkan hilang fokus. Dengan tahap sama-sama pakai baju pink, jadi dia susah nak hilang fokus. Contoh pakai sama. Tengok ada yang dia nak sedondon tu, biar dia nampak dia satu family. Contohlah, fokus dengan apa buat. Pastikan kita nak anak-anak kita berjaya. Make sure anak-anak kalau ada kelas tambahan kena pergi. Contoh, emaknya pula siapkan sarapan, anak lagi kelas tambahan. Semuanya ada fokus dia. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan. Disiplin nak kena jaga dalam rumah tangga. Jalan macam mana? Okey, tunggu sekejap. Ayah parking kereta dulu. Jangan masuk dalam dulu. Tunggu ayah sampai. Ayahnya parking. Sebab keselamatan ni. Masukkan tiba-tiba sampai masuk dalam. Tengok anak kita pegang-pegang tangan. Jalan-jalan. Tengok rupanya anak orang lain dah bawa. Ni nak sapu pula kata. Anak aku tadi mana? Contoh. Banyak hari ni. Itu sebab saya nasihatkan. Jangan gemar sangat share keberadaan kita dalam media sosial. Jangan. Kita selalu share, kita tak perasan ada orang dah perhati gerak-geri kita dengan follow media sosial kita. Dia dah tahu kita nak jemput anak kat sekolah. Orang yang tak tanggungjawab ni dah jemput anak kita dulu sebelum kita jemput. Anak kita ni ada orang dah standby dah nak ambil anak kita. Sebab kena hati-hati. Hati-hati. Dan yang kelima, kena ada keberterusan, konsistensi. Maknanya kena ada konsisten. Tak boleh hari ni baik, esok tak baik, esok rajin, hari ni tak rajin. Tak boleh. Dia mesti konsisten. Buat yang terbaik untuk keluarga kita. Jangan kita tanya apa yang keluarga kita boleh berikan kepada kita, tapi kita yang fikir apa yang aku boleh sumbangkan kepada keluarga aku. Sebab itulah Nabi sebut, Prophet Muhammad, daripada non-Muslim boleh ambil poin yang saya bawa ni. Prophet Muhammad kata apa? Nabi sebut apa? Tangan ni di atas lebih baik pada tangan ni di bawah. Maksudnya apa? Bukan hanya bab sedekah. Memberi itu sentiasa lebih baik daripada menerima. Dalam rumah tangga, kenapa mak kita yang dah tua kat kampung tu boleh bahagia dengan anak-anak bagi macam-macam? Sebab dia waktu muda dulu, dia tak fikir pun dia dapat apa. Dia bagi anak dia makan, anak-anak duit belanja bagi. Kadang-kadang anak nak makan ayam, maknya pun tak makan apa lagi ni. Tak apalah, makanlah makan. Memberi, memberi dan memberi. Sebab kita yakin bila kita memberi, setidak-tidaknya ada sesuatu yang Tuhan akan berikan pada kita. Itu sebenarnya memberi. Itu sebab tak nak lagi dah gaduh suami isteri. Saya nak ni tak dapat, saya nak tu tak dapat. Pernah tak abang fikirkan saya? Kawan-kawan semua bercuti pergi mana? Pergi UK. Kita asyik-asyik U-burn. Asyik-asyik U-burn. Tak ada tempat lain ke? Ulu Bendul kan? Tak ada tempat lain ke? Suami pun cakap,
biarlah kita pergi hanya ke Ulu Bendul. Yang penting adalah kebersamaan kita, sayang. Saya ajar macam mana orang lelaki nak jawab. Walaupun jawapan tu kadang-kadang tak berkesan, cuba je lah. Dia tengok isteri tu, dia jawapan ni kan, naik muak, semak lah tengok Ulu Bendul ni lah. Sabar banyak kan. Sabar. Cuba saya kata tadi, maknanya kita kena ingat, dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa memberi, tak kembali. Macam hari ni lah, pihak pengurusan ni boleh bincang nak panggil Samsul Debat. Bukan senang. Booking berapa lama? Top 5 Malaysia ni. Contoh. Adalah saja je gurau. Saya pun tak tahu dia bayar berapa ni. Pasal raya kot. CEO kot datang. Contohlah ada. Tapi yang pentingnya apa? Saya bila datang fikir nak beri, bagi. Tu sebab saya kata tadi, kau dah lama sangat, payah sangat aku nak naik pentas, tak payahlah aku ceramah. Kita ambil gambar je lah. Kan? Betul. Saya tak kisah, okey je. Setua-tua manusia pandai dia selfie. Dia tolak lelaki dia, tepilah awak pun. Halau ni lelaki dia tepi. Nak ambil gambar dengan Samsul Debat. Lepas tu buat wallpaper lepas tu. Kau jangan buat macam tu, berdarah suami kau. Jangan, berdarah hatinya. Jangan. Sebab kalau ambil gambar, kalau suami isteri, make sure suami tengah, isteri belah sana. Ini aku pula duduk tengah. Dah tak tahu tu bini siapa. Kan? Jangan. Dah lah pakai colour pink dah nyanyi sama. Kan? Seseorang yang tak pink macam mana pula kan? Contoh. Tapi betul. Sebenarnya itu memberi, bagi. Saya kadang saya tak ingat dah jadual saya. Tu yang tanya tu, malam dekat mana, pagi tadi kat mana dah. Saya pagi tadi Gembau, ni sekarang kat Melaka ni, malam ni Melimau dekat Masjid Al-Muhsinin, malam ni Melimau. Habis dekat Melimau, esok pagi dekat KL, Taman Ibu Kota KL. Lepas tu petang dekat KL lah, malam Teluk Intan. Lepas tu lusa ada 1 hari lagi ceramah. Lepas tu pergi umrah. Saya pergi umrah 7 hari je kan, 6-7 hari je. Lepas tu balik-balik sebab ada seminar, sambung pula balik, terus turun airport, terus pergi tempat seminar je. Bayangkan, macam tu lah hidup kan, macam mana. So selagi boleh bagi. Sebab kata orang Melaka, selagi kau boleh hayun, kau hayun lah, dia kata kan. Apa ada hal, benda kan, benda boleh jalan aja lah kan, dia kata macam tu kan. Okay, buatlah kan. Jadi itu. Jadi kita ni, yang pertama saya dalam keluarga apa? Kena ada jujur. Kejujuran yang mustahak dalam rumah tangga. Cuma kadang-kadang orang lelaki dia lain. Orang lelaki bukan semua part orang lelaki boleh jujur dengan wanita. Ingat, dia nama tu bohong apa? Kau jangan tuduh Nabi. Mana ada bohong sunat? Bohong wajib tu. Bohong wajib tu kenapa? Wajib demi untuk ketenteraman dan kesejahteraan keluarga. Isteri tanya, abang lambat balik bang. Kau jangan cakap kau tengah minum dengan kawan kau tadi. Demi kesejahteraan keluarga. Banyak kerja tadi. Tahu kalau semenjak jadi CEO ni, pening balik. Semenjak jadi apa? Jadi acting center manager. Oh, penat betul. Abang pun atas sebab tukar baju, pakai t-shirt je dah sekarang. Contoh. Jadi kena jawab macam tu. Dia sian abang banyak kerja kan, nampak? Sian abang banyak kerja. Alah tak ada apa, dah biasa. Nampak? Macam tu lah. Jangan kita cakap macam payah tu. Betul. Nak pula soalan yang susah. Orang perempuan tanya, abang cakap betul-betul. Betul ke sedang gemuk soalan tu? Jangan kau jujur. Kau cari pasal kalau kau jujur kat situ. Betul ke sedang gemuk? Jangan kau jawab yang bukan-bukan. Faham? Jangan berfikir panjang. Ini kau jawab lah. Gemuk pun abang sayang. Kau memang cik pasal. Mana betul lah gemuk? Mana dia nak marah kan? Mama betul ke sedang gemuk? Tak adalah, ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Kau cari pasal juga tu. Sama lah tu, kena marah juga. Tapi macam mana, betul ke sedang gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk sana. Tak ada mana. Abang tengok okey je. Betul.
Walhal dalam hati Tuhan ajalah yang tahu betapa gemuknya makhluk di depan kau tu. Sentuhlah kan. Iyalah. Kalau dulu kalau nak sikat rambut kan, orang perempuan boleh betul tudung kat sebelah. Sebelah menghadap cermin. Sekarang orang lelaki nak sikat rambut kan. Cepatlah aku nak sikat rambut macam tu. Makna dah tak muat, dah makan lebar bini tu. Dulu masuk bilik air boleh masuk serentak. Sekarang lelaki kuak udah boleh masuk. Kalau paksa juga, anak terpaksa telefon jambatan bomba dan penyelamat. Minta maaf lah, jambatan bomba tak boleh datang, tengah ada pameran ni dekat Bangku Teperit. Tolonglah suami, tolonglah mak dengan ayah saya terperangkap dalam bilik air, tersepit. Tapi sekarang tu sebab bilik air dia dah besarkan. Mana kata jujur, jangan menipu. Sebenarnya lelaki ni makhluk paling jujur sebenarnya. Cuma kadang-kadang ialah ditanya soalan yang susah, jadi dia kena tipu. Macam saya lah, isteri saya tanya, abang, saya cakap, jadi dia tengok perempuan lain tak? Macam mana aku nak jawab soalan? Kat sini aja berapa ramai perempuan. Tak adalah, abang ceramah tadi semua lelaki. Tadi tengok ada gambar perempuan tu, yang pakai tudung tu semua lelaki. Terpaksa. Ya Allah, itulah kan. Kemudian yang kena ada, yang kedua, amanah. Jaga amanah. Itu sebagai ketua keluarga, jaga kebajikan isteri dan anak-anak. Nampak? Isteri pun jaga kebajikan anak-anak waktu suami tak ada. Bila suami keluar, orang perempuan dia jadi acting manager dalam rumah. Sama lah, jadi acting. Dia memangku tugas. Dia memangku tugas suami bila suami tak ada di rumah. Jaga amanah. Suami keluar cari rezeki, isteri pastikan rumah keadaan tip-top, bersedia menyambut kepulangan suami. Anak-anak pun jaga amanah, iaitu anak-anak, adik-adik ni pergi sekolah, belajar rajin-rajin dekat rumah, siapkan homework, mainkan peranan kita sebagai anak dan sebagai pelajar. Semuanya ada amanah. Kemudian seterusnya, apa yang kita kena jaga? Jaga ukhuwah, hubungan satu dengan yang lain. Panggil panggilan dengan panggilan yang mesra. Panggil isteri dengan panggilan yang menggembirakan. Panggil suami dengan panggilan-panggilan pangkat dia. Isteri Nabi pun panggil Nabi, ada apa ya Rasulullah? Kita panggillah pangkat suami kita. Tapi janganlah pangkat kerja dia, pangkat dia dalam rumah. Apa khabar wahai suamiku? Lama betul tidak melihat wajahmu hari ini. Macam tu lah. Ni dia cakap, apa khabar wahai operator pengeluaran? Kau cari pasal namanya tu kan? Kau tanya pula jawatan kerja dia, ada apa wahai CEO Hektar Properties, Hektar Asset Management. Bukan macam tu. Pangkat dia dalam rumah tangga. Saya sendiri sebut dekat isteri saya apa? Ada apa wahai isteri syurga abang? Sejuk cair, bukan cair, baring tu. Ni punya lah kan, seronok kan. Ya Allah, mengelepah-ngelepah suka. Betul. Panggil tu, panggil dengan nama yang macam itu. Setakat sayang, link tu dah biasa lah kan. Tak main lah. Isteri syurga abang, ataupun permaisuri hatiku. Ya, Imam besar Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azami tu, dia panggil isteri dia permaisuri. Ya, permaisuri abang, ada apa? Permaisuri hati abang ni nak apa ni? Macam tu panggil. Mbak. Saya sebenarnya banyak-banyak panggilan saya okey. Ada satu panggilan yang saya tak okey pada dulu sampai sekarang. Bi geli tu. Bi kat mana? Bi kat sini. Bi pula. Wah, dua-dua bi. Macam binatang kan? No, saya rasa lah. Tapi terpulang lah kat korang kan. Dah tu yang mesra kan kau. Bi. Geli tu. Tak pek saya dah. Tak ada pek kan? Tak apalah. Yang penting kau bahagia. Sudah kan? Jadi mana kata? Jaga amanah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Kita dengan keluarga kita, macam saya cakap tadi kan, abang-abang, kakak-kakak ni yang ada ni, yang bawa anak kan, pernah mengalami kesusahan satu ketika dalam hidup.
Tapi bila kita baca hikmah, lah rupa-rupanya Tuhan bagi aku sabar. Tiba-tiba alhamdulillah dah ada karier dah pun, dah stabil dah pun, dah tahu dah nak sukat perbelanjaan bulanan macam mana, dah tahu nak bayar apa dulu, dah tahu ni nak settle apa, tiba-tiba dah naik kereta besar. Itu semua ada hikmah. Kan? Dulu kesusahan yang kita hadapi dulu, rupanya Tuhan nak bagi peluang untuk mengecapi kesenangan di kemudian hari. Itu sebenarnya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kita akan rasa tenang, kita akan hadapi semua dengan cukup baik sebenarnya, insya-Allah. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi kita sihat. Ya. Kadang Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi, tapi Tuhan bagi kita anak ramai. Contoh, rajin dia beranak. Ya Allah. Pasal bagi salam yang menyawat beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. La ilaha illallah. Assalamualaikum, salam, beranak. Rajin betul. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk beranak. La ilaha illallah. Yang faham, tak faham lantak lah. Nak pula aku cerita. Betul. Rezeki. Tiba-tiba anak 8 orang. Allahuakbar. Tu sambil-sambil balik kerja tu. Belum betul-betul lagi tu. Bergurau-gurau tu 8 orang tu. Kalau bersungguh tak tahulah berapa belah orang. Nah, Allah bagi rezeki. Ada orang Allah bagi rezeki dia kahwin cepat. Jambatan ni pendek, cepat dia kahwin. Ada orang tu jambatan ni panjang, lambat dapat jodoh, tapi Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang tu jambatan ni dah pendek, banyak kali nak tu pun ada juga. Kemudian ada tu pula jambatan langsung tak ada. Allah tak bagi dia peluang kahwin, tapi Tuhan bagi dia peluang untuk jaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhir hayat dia. Semua ada sebab. Ada sebab Allah bagi suami kita muka tak boleh belah. Kenapalah lelaki aku tak handsome? Contoh, rupanya kita tenang hati. Tak risau, dia keluarkan tak ada cabaran ni, tak ada. Tak mencabar kalau dia keluar. Macam mana pula dia mengorak, tak sangkut orang tu. Contohlah. Contoh. Jahat betul contoh aku ni. Kan? Tak ada. Tuhan bagi. Apa kita risau walaupun muka isteri kita tidak secantik Fazura Maya Karin. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin dan Era Aziz. Tapi syukur. Bila tutup lampu, sama. Kau ingat tutup lampu menyala, muka orang yang sepi tak ada, sama je gelap ni. Raba-raba terasa dah, settle. Apa masalah? Banyak cerita. Iya. Samsul Ubat ni lah gelap. Kau tutup lampu, lagi tak nampak apa. Pakai baju hitam lah tu, lagi tak nampak. Betul lah. Sama je kita ni. Betul tak? Ada sebab Tuhan baginya ni. Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi anak yang baik. Anak siap tegur lagi, mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, baiknya. Sejuk apa? Sejuk perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong betul. So, kau fikir kau je ada perut ni. Sejuk hati. Bila nampak anak tu, Mama nak makan ubat ke belum? Ya Allah, anak aku. Kan pegang situ. Ada pegang perut. Anak aku pun ada yang nak bohong. Tu sebab saya kata tadi. Ada hikmah. Tuhan bagi. Tuhan tak bagi kita kerja pangkat tinggi. Pangkat tinggi, Sabtu Ahad pun kerja. Kau tengok CEO tempat ni. Apa kerja hari Ahad duduk kat sofa tengah pasar raya ni. Hari Ahad pun kerja. Acting central manager. Apa dia? Acting center manager. Duduk tu. Tak apa kerja hari Ahad duduk sini. Tapi kita yang tak ada, mungkin taklah tinggi sangat pangkat macam orang lain, dapat berjalan-jalan, pergi Market Parade. Tak tahu pula ada Samsul Debat hari ni. Berapa ramai tadi sebenarnya dia tahu, dia datang, dia baru tahu ni Samsul Debat ada. Dah masuk dalam ni baru tahu. Untuk makluman, saya bukan Samsul Debat. Saya gantikan dia je. Kau tengok kan lain muka tu. Tak sama. Tak ada lah. Rezeki kan Tuhan bagi dapat jumpa dengan Samsul Debat. Dah ada dah orang send dekat grup lah. Dia masuk dalam IG. Alhamdulillah.
dapat tengok Samsul debat depan-depan. Berlumba nak masuk posting. Nyampak aku. Lepas tu seronok tengok komen. Untunglah. Mentang-mentanglah. Kisalang seorang tu pula kan. Tu lah tu. Jadi lepas ni semua ada peluang ambil gambar. Saya tak ada hal ni. Gambar tegak RM50. Gambar gebah RM100. Tolong bayar dekat kaunter. Tak adalah. Saja je. Jadi mana kata, percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Kita kena bertanggungjawab. Dan keluarga ni nak selamat sejahtera, tanggungjawab kena ada. Jangan kita jadi orang yang tak tanggungjawab. Lari daripada tanggungjawab. Jangan. Orang lelaki kena ingat, walaupun isterinya bekerja, orang lelaki tetap kena bagi nafkah pada isterinya. Kena bagi. Sikit ke banyak bukan persoalan, tapi ikut kemampuan kita, kita bagi. Abang mampu bagi RM50 je sebulan, bagi RM50. Kadang keberkatan itu lain. Isteri pun simpan RM50, 12 kali 5 dah RM600. Nampak tak? Nampak tak? RM600 setahun. Simpan-simpan, terdesak-terdesak. Boleh tak pergi mau kita perit, beli macam-macam? Tu saya kata tadi, nafkah kena jaga, tanggungjawab. Dan bila isteri sakit, tanggungjawab, bawa isteri pergi jumpa doktor. Suami sakit, isteri tampil menjaga suami dia. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan seterusnya, respon kita terhadap keluarga biarlah positif. Jangan kita asyik-asyik dengan ni tak ada, ni mesti macam ni, mesti macam ni. Tak. Kita mesti pandang satu perkara tu ke arah kebaikan. Kita kalau pandang kelemahan suami kita, kita akan jumpa. Pandang kelemahan isteri pun kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Tetapi macam saya selalu sebut, segemuk-gemuk ikan tentu ada tulang. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangan. Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia tentu ada kebaikan. Maka kalau kita pilih untuk tengok keburukan, memang kita akan jumpa. Tapi pilihlah untuk pandang. Kalau isteri buat silap sikit, maafkanlah. Banyak lagi kebaikan yang dia buat dalam keluarga kita. Suami buat silap sikit, jangan kita hukum sepanjang perkahwinan. Sudahlah, saya tak percaya pada abang lagi. Kau main lagi orang perempuan. Kalau abang mau hukum, bagikan kau. Macam kau tu tak berdosa pula. Bukan semua lelaki seperti ML. Bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Perempuan itu. Tak lama lagi saya akan hasilkan satu drama lelaki ini. Tengok nanti. Tapi betul lah, jangan kita hukum hanya sebab satu kesalahan kita hukum. Kadang-kadang dia terjumpa, dia jalan kat muka terperit, sementara tunggu kita terjumpa kawan lama kat universiti dulu, yang it happen to be adalah dia punya ex-boyfriend, ex-girlfriend. You kat sini ke? Buta, dia kata kan. Kat sini lah. Kat mana lagi, dia kata kan. Lepas tu lelaki dia pun tanya kat ex dia tu, you seorang je, you tak kahwin lagi? Kami tanya, I dah kahwin ke belum? Jawapannya daripada you. Kau nampak. Masa tu kita pula nampak cemburu, hukum memang tak boleh. Ya, jantan ni macam tu lah, pantang nampak perempuan. La ilaha illallah. Cuba sabar, bagi suami explain dulu. Itu kawan lama abang. Dulu memang kami pernah kawan rapat lah, tapi hati abang dah lama tertutup buat dia. Sebenarnya ada sayang di hati abang. Macam tu. Masa tu berguling-guling dekat kereta kan, dia punya seronok hanya bila memuji isteri tu. Tu saya kata tadi tu, jangan terus menghukum. Nampak tak? Jangan terus menghukum. Tu saya kata tadi, kita kena jaga betul-betul ni. Respon kita mesti positif. Dan yang terakhir sekali, apa yang penting dalam perhubungan, ikhlas. Bila apa yang kita buat dalam keluarga, ikhlas. Ni kan balik kan mungkin, aku dah bawa kau pergi makau terperit, apa lagi kau nak? Tak boleh kau masak untuk aku ni. Tak ikhlas lah maknanya. Kau bawa ni supaya kau dapat makan sesedap. Tak, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Jangan risau. Biasanya kalau saya tanya, saya jawab balik semula. Jangan risau.
Maksud ikhlas ni membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni dia lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Kau biasa dengar tak ayat tu? Maknanya tak ikhlas tu sebenarnya. Jadi sepatutnya ikhlas ni, terima kasih pun dia tak nak. Kalau kita ingat mak-mak kita dulu waktu kenduri kan, dia tolong orang kan, lepas tu orang ni terima kasih banyak lah, kau memang ada lah, kau tak ada benda, sikit sangat lah, tak ada benda pun, terima kasih. Kena marah kawan tu, terima kasih. Macam tu lah tahap orang ni ikhlas. Sebab kita kena jaga ikhlas. Yang paling mendalam adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah daripada Tuhan semata-mata. Itu sebenarnya. Nampak tak? Contohnya lah, hari ni kita buat baik pada keluarga kita, bagi keluarga kita happy. Mungkin kita tak dapat apa-apa hari ni, tapi rupanya di masa depan Tuhan bagi kita kesihatan, Tuhan bagi kita mungkin kenaikan pangkat. Mungkin kita tak tahu. Ni semua rahsia yang Tuhan tahu daripada kita. Kita kena jagalah. So, sebabnya kadang-kadang kita tak tahu. Saya sendiri pun tak pernah menyangka yang satu hari masa saya bekerja dulu, saya jadi pengarah nunal lagi advisor, tak pernah pun terfikir saya akan jadi seorang personality ni, tak ada. Jadi penceramah kan, sampai kat sini nak turun ni punya azab lah. Roblox ni ambil gambar. Dah duduk pun ambil gambar lagi lah. Bagilah aku ceramah dulu, lepas ni sekarang ambil lah gambar. Mana ambil gambar tu, dah balik dah, orang asam betul kan. Punya ambil gambar je, tak apalah kan, bagi peluang. Tu saya kata tadi, ada benda Tuhan bagi kat kita. Kadang-kadang Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi kita ibu bapa yang sihat boleh mendoakan kita. Malam tadi berapa ramai yang tertidur tengok TV, tengah buka Netflix tu terlelap. Sudahnya TV tengok dia, terlelap tanpa sempat minta panjang umur. Tapi pagi tadi hidup lagi. Tuhan bagi lagi. Dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapalah aku hidup lagi. Alah, kan elok mati aje. Tak ada. Kita gembira dengan Tuhan bagi kehidupan lagi dekat kita. Dan hari ni rezeki dapat jumpa Samsul Bat. Dia punya timing dah setting, tengok bateri handphone. Lepas ni nak ambil gambar dengan Samsul Bat, jangan tak jadi sudah. Saya ambil gambar dengan semua orang kecuali yang pakai baju pink. Tak adalah saja. Tak adalah. Bunganya tu saya suka tengok. Yang datang bawa family bagus, ada yang datang bawa ayah, ada bonda pun bagus. Tapi kalau nak dengar camah saya, janganlah bersandar dekat kedai makan tu tapi kau tak order makan kat dia, kesian. Jadi mana apa pun kita perlu letakkan satu setting yang baik untuk keluarga kita. Jangan ingat kaya tau. Kadang kita jangan, kan bagus kalau aku kaya, tentu bahagia. Belum tentu lagi. Mak ayah kita dulu tak ada duit pun, rumah gaib je, buruk je rumah kita, tetapi bahagia. Berdua senda. Hari Sabtu Ahad berjalan ke pergi pasar raya dulu, mana ada. Sabtu Ahad bergumpal dengan ayah. Ayah saya cakap dengan arwah abah tu, siapa cium ketiak abah dapat RM10. Ingat lagi panggil orang tua ni. Dah lah cium pening 1 sen pun tak dapat kan. Awak punya percaya lah kan. Iya, tapi apa nilai dia tu? Bahagia, rapat hubungan dengan mak ayah. Itu bezanya. So sebab dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Ada duit banyak, penyakit banyak, apa gunanya? Ada pangkat tinggi, tapi keluarga kita berpecah belah, apa gunanya? Itu sebabnya penting kita menghargai apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat sikap kita terhadap apa yang kita ada. Hargai isteri kita, hargai suami kita, hargai anak-anak kita, hargai kedua ibu bapa kita. Hargai. Sebab dengan menghargai itulah kita akan faham nilai kebahagiaan yang sebenarnya. Bila salah seorang ni tak ada, yang disebut tadi, tak ada ayah, tak ada mak, tak ada anak, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada, keadaannya tak sama.
Saya ni bila duduk dengan berdiri berceramah, tengok orang lain dengan family, saya teringat family saya. Kan? Saya kena tunggu. Bayangkan dia orang nak bercuti dengan saya, kena booking appointment. Bayangkan family sendiri kena lock date tarikh. Birthday kena lock date. Tahun lepas tak macam mana problem dekat sistem kalender tu, tiba-tiba birthday saya ceramah dekat Jerantut. Tak pasal-pasal imam tu pula buat clock kick daripada belakang, bahal pula imam. Tapi sama ke? Walaupun meriah, ramai orang penuh, tak sama. Keluarga kita juga yang penting. Jadi terima kasihlah kepada semua yang hadir, kerana semua yang hadir yang mengingatkan saya tentang kebahagiaan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat ayat tu, deep tak? Deep kan? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalan sesama. Yang kali kak, air minum sesama. Kau seorang di sudut sampai kering mu tengok air tu, kau main selera kau ya? Ya, betul. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi tak tahulah pergi mana. Tapi kalau berjalan jauh, bila jalan sesama, direction kita clear. Kita pergi sini, kita boleh singgah sini, tempat yang cantik, tempat yang menarik, tempat untuk dikenang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, saya faham tu. Renungan mata tu saya faham. Cara pandang, tenung, cara tak puas hati, sabar. Kita akan ada sesi gambar, insya-Allah. Jadi apapun, ucapkan terima kasih banyak. Sebab keluarga ni satu perkara yang tak boleh kita bayarkan duit. Bagi duit raya bukan bermakna kita bahagia. Tapi berkumpul sama-sama, berlaga-laga makan. Apa hal pula ni aku punya, ni aku punya. Berebut nak makan lemang, berebut nak makan gendang ayam. Itulah sebenarnya bahagia. Panas-panas tak ada aircon, berpeluh-peluh makan. Masin jadi luar ayam campur dengan peluh. Itulah bahagia yang sebenar. Makan dengan masing-masing tak berbaju, la ilaha illallah. Yang seorang tu ketiak bulunya tak berbela, la ilaha illallah. Duduk ramai-ramai, Allahu Akbar. Itulah bahagia yang sebenar-benar. Yang perempuan masak kat dapur, yang suami-suami tidur kat ruang tamu, berlawan-lawan berdengkur, la ilaha orang seorang tu berlawan-lawan. Itulah bahagia yang sebenarnya. Duduk rumah besar, banglo, aircon, sejuk, duduk seorang-seorang, bukan bahagia namanya. Bukan bahagia. Itu sebab semua keluar cari pasar raya. Kenapa? Nak cari bahagia, nak cari hati tu gembira. Jadi insya-Allah, mana pun tempat yang kita pergi, kalau nak bahagia, mesti ada keluarga bersama, baru datang perkataan bahagia. Kalau sendiri, itu namanya seronok, tapi belum tentu bahagia. Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan dengan pengisian seperti itu, kita faham. InsyaAllah lepas ni saya akan jelajah di utara pula, kata Tuan Jo ni. InsyaAllah saya okey je. Saya pun tak pernah tanya dia nak bayar berapa, tak pernah tanya. Saya okey je. Yang penting saya dapat jumpa dengan ramai orang. Kan? Tapi bila tengok cara dia duduk bersilang tu, banyak dia bayar aku ni, rasa bahagia rasanya. Tak adalah. InsyaAllah tuan-tuan dan bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jagalah elok-elok keluarga kita, insyaAllah bahagia. Tanpa saya gurau tadi, nanti beli air lagi tak ada usaha. Syekh Syah nama mana anak tadi? Oh ada, oh tukar shift dia pula dukung. Bagus, alhamdulillah, bagus. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman lah saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, ya, tu dekat sebelah sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk dia buat balik kan. Yang pertamanya yang bekas hitam tu sambal crispy manida. Tu air tangan Mak Samsul Debat. Siapa yang makan tu mengeletek-ngeletek, nyawa dia sadap macam tu lah. Kawan-kawan di Singapura tak semua makan dengan nasi, dia gatah macam tu je. Berita baiknya sambal tu dia tak pedas pun. Sambal tu satu bekas, dulu harganya RM15, hari ni alhamdulillah masih RM15.
tak naik harga. Yang kedua, ada minyak wangi SD perfume, ada bau Danish, ada bau Aisyah. Satu botol RM35, tahan lama, standard international. Siapa yang rapat-rapat dengan saya kan, dia boleh bau, itulah bau dia, SD perfume. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi, macam tu. Kemudian satu lagi tu, susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham maknanya madu lebah, bukan madu Tesla, bukan madu yang berdiri tu, bukan. Yang bagusnya susu kambing ni, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing Melaka. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pendilu hati, baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana mak ayah dia dah mula semayang kat kursi tu boleh amal, insyaAllah cepat baik. Dia juga baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit, alergi. Ingat dia minum, bukan mandi, minum. Dia juga baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa beli dua 90. Macam sama je. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, boleh QRP. Ada susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Sedap, tetapi untuk orang yang ada kencing manis tak berapa sesuai. Sebab dia agak manis sikit lah, sikit manis. Dan begitu juga kat situ ada, saya bawakan juga beberapa botol madu kelulut. Tapi saya nak beritahu, banyak madu di luar sana bukan madu berdiri tu. Banyak madu yang tu kebanyakannya mesti campur gula. Tapi yang ni saya garanti tak ada campur gula. Memang daripada tumbuh-tumbuhan yang baik, insyaAllah, sebab tim saya yang curah sendiri masuk dalam botol. Satu botol 60, siapa beli dua 100. Okay. Kemudian siapa yang nak tahu pasal travel umrah bulan 10, bulan 12, kemudian bulan 2 nak pergi Turki dengan Samsul Debat, boleh ambil maklumat. Murah aja. Saya pun tak buka ramai. Untuk pergi Turki, Kapadokia tu saya bawa 30 orang saja. Dan saya akan join sama dengan tuan-tuan. Umrah pun saya tak jadi mutawif, saya join. Buat umrah sama, minum sama, makan sama, ziarah sesama, buat umrah sesama, bilik asyik. Itu. Itu je. Itu saja dari saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.